setelah 4 tahun menghadapi pendakwaan kes pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. 5 panel hakim Mahkamah Persekutuan dalam rayuan terakhir kes sebulat suara mengekalkan hukuman penjara ke atas bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung kes penyelewengan RM42 juta dana SRC International yang juga anak syarikat 1MDB. Skandal 1MDB ialah kes berprofil tinggi yang turut melibatkan banyak pihak antarabangsa dan menjadi tugas Badan Kehakiman menunjukkan ketegasan dalam menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang yang diamalkan di Malaysia seperti yang dilakukan dalam perbicaraan kes SRC ini. Pada 23 Ogos 2022, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mengekalkan sabitan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib Razak setelah tidak mendapati sebarang kesalahan dalam penghakiman yang dibuat Hakim Bicara Mahkamah Tinggi iaitu Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali pada 28 Julai 2020. Ketua Hakim Tengku Maimun turut menyatakan hukuman yang dijatuhkan adalah tidak keterlaluan dan memerintahkan Najib untuk menjalani hukuman penjara serta-merta dengan mengeluarkan waran komitel. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup Najib Razak yang berakhir dalam penjara. Teruskan menonton. Latar belakang Najib Razak. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia ke-6 yang mana beliau menjawat jawatan pada 3 April 2009 hingga 9 Mei 2018. Dilahirkan pada 23 Julai 1953 di Bukit Bius, Kuala Lipis, iaitu anak lelaki sulung kepada bekas Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Tun Abdul Razak. Pada usia muda 23 tahun, beliau menggantikan bapanya di kerusi Pekan, Pahang selepas kematian bapanya secara mengejut pada 14 Januari 1976 akibat penyakit leukemia sewaktu mendapat rawatan perubatan di London, United Kingdom. Susulan itu, pilihan raya kecil PRK Pekan diadakan bagi mengisi kekosongan kerusi parlimen tersebut dan Najib yang dinamakan sebagai calon menang tanpa bertanding. Dari tahun 1982 hingga 1986, beliau menjadi Menteri Besar Pahang sebelum memasuki Kabinet Persekutuan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1986 sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Beliau telah berkhidmat dalam beberapa jawatan kabinet sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, termasuk sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pelajaran. Kemudiannya, beliau dilantik Timbalan Perdana Menteri pada 7 Januari 2004, berkhidmat di bawah Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kerjaya politik suami kepada Datin Seri Rosmah Mansur itu memuncak pada 3 April 2009 selepas dilantik sebagai Perdana Menteri ke-6 menggantikan Tun Abdullah Ahmad Badawi yang melepaskan jawatan. Di bawah kepimpinan beliau, Barisan Nasional memenangi pilihan raya 2013 walaupun buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, pembangkang memenangi majoriti undi popular. Selepas pilihan raya 2013, kerajaan diterajui oleh beliau dikaitkan dengan skandal yang melibatkan firma pelaburan Satu Malaysia Development Berhad 1MDB sekaligus membawa kepada perhimpunan menuntut peletakan jawatan Najib. Protes berakhir dengan deklarasi warga negara Malaysia oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dari Pakatan Harapan ketika itu bersama badan bukan kerajaan untuk menggulingkan Najib. Kemudian pada pilihan raya umum Malaysia 2018, Barisan Nasional telah dikalahkan buat pertama kali di dalam sejarah negara dengan hanya memenangi 79 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Pembangunan dan projek mega. Walaupun pengakhiran kerjaya politik Najib sebagai Perdana Menteri Malaysia tidaklah seperti yang diharapkan olehnya dan pengikutnya, namun tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pembangunan yang telah diusahakan olehnya sepanjang menjawat jawatan tersebut. Semasa perkhidmatannya, Najib sangat terkenal sebagai seorang Perdana Menteri yang sangat memewahkan rakyat dengan inisiatif bantuan kewangan daripada kerajaannya. Ini termasuklah Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM, baucer buku, skim latihan Satu Malaysia serta bantuan kepada golongan nelayan. Tidak dapat dinafikan juga bahawa pentadbiran era Najib Razak telah menjalankan pelbagai pembangunan yang mencipta pelbagai peluang pekerjaan baru buat rakyat Malaysia. Antara projek pembangkit ekonomi yang berlandaskan pembangunan secara besar-besaran yang telah dilakukannya semasa menjawat jawatan Perdana Menteri ialah projek MRT, Lebuh Raya Pantai Timur 3, Pan Borneo Highway, LRT 2 dan 3 serta Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Projek-projek ini dipercayai mampu menjana ekonomi di kawasan sekitar selain merapatkan jurang antara kawasan luar bandar dan bandar. Namun dengan pelbagai projek mega seperti inilah yang menjerat perjalanan kerjaya Najib Razak di mana terdapat aliran berbilion ringgit berlaku di sini dan diperhati oleh ramai pihak. Sehinggalah skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan SRC International Sdn Bhd ia terus menjadi tumpuan. SRC dan 1MDB, skandal kleptokrasi terburuk di Malaysia dan antarabangsa.
Sejak didakwa pada Julai 2020, Najib tidak mengaku bersalah, sering berdalih dan menegaskan bahawa beliau tidak pernah mencuri wang rakyat Malaysia. Kes skandal 1MDB melibatkan RM26 bilion dana diseleweng, melibatkan banyak pihak antarabangsa, dan SRC International merupakan anak syarikat milik penuh 1MDB pula terlibat dengan penyelewengan RM4 bilion dari kumpulan wang amanah persaraan KWAP. Idea penubuhan SRC International Sdn Bhd SRC muncul selepas One Malaysia Development Berhad 1MDB mencadangkan pembentukan syarikat sumber strategik bagi memastikan bekalan tenaga mampan dan berterusan untuk negara. Najib diberikan kuasa khas dalam SRC atas peranannya sebagai Perdana Menteri dan menjadi pengarah bayangan dalam SRC, iaitu satu-satunya individu yang mempunyai kuasa untuk melantik dan memecat pengarah dalam SRC. KWAP menerima permohonan pinjaman RM3.95 bilion dari SRC International menerusi surat bertarikh 3 Jun 2011 yang ditandatangani oleh pengarah SRC International Nik Faisal Arif Kamil yang juga mempunyai nota tulisan dan tanda tangan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu, Najib, yang mengatakan bersetuju dengan cadangan ini. Pada 19 Julai 2011, pinjaman sebanyak RM2 bilion kepada SRC International diluluskan dengan syarat pinjaman itu dijamin oleh kerajaan atau dinamakan kerajaan sebagai pemiutang. Kemudiannya, pinjaman kedua telah diluluskan pada tahun 2012, menjadikan jumlah wang yang dipinjamkan kepada SRC International oleh KWAP adalah RM4 bilion. Wang berjumlah RM2 bilion dimasukkan ke dalam akaun SRC International pada 29 Ogos 2011 secara 4 transaksi. Dan RM2 bilion lagi dari KWAP ada dimasukkan ke dalam akaun SRC International pada 28 Mac 2012. Menurut saksi yang memberi keterangan di mahkamah dalam kes SRC International, Najib Razak telah meminta seorang pegawai kanan perbendaharaan untuk mempercepat proses permohonan SRC International meminjam RM2 bilion daripada kumpulan wang persaraan KWAP pada tahun 2011. Daripada dana RM4 bilion yang dipinjam, sebanyak RM3.6 bilion atau 1.1 bilion US dollar dipindahkan melalui beberapa anak syarikat luar pesisir kepada beberapa entiti dan bank di luar Malaysia, termasuk BSI Bank di Switzerland, bank di Hong Kong dan sebuah syarikat eksplorasi arang batu di Mongolia. Memandangkan sebahagian besar dana ini telah digunakan di serata dunia, kerajaan sedang mengambil langkah sewajarnya untuk mengembalikan seberapa banyak dana RM4 bilion tersebut. SRC telah mengalami situasi kewangan yang kritikal sejak tahun 2015 sehingga menyebabkan ia tidak dapat memenuhi obligasinya pembayaran pembiayaan dengan KWAP. Selain itu, daripada RM4 bilion yang diterima SRC daripada KWAP, 1% atau RM42 juta dipindahkan ke akaun peribadi M-Bank Najib Razak antara 2014 dan 2015. Ahli perniagaan dalam buruan Loh Tek Jo, antara individu yang menguruskan akaun bank Najib Razak, yang turut menjadi hujah Najib bahawa RM42 juta mengalir ke akaunnya tanpa pengetahuannya. Najib Razak menggunakan BBM iaitu BlackBerry Messenger untuk berkomunikasi dengan Loh dan Nik Faisal apabila urusan keluar masuk dana dalam akaun Najib. Najib juga tidak membuat sebarang laporan atau aduan kepada M-Bank dan tidak melakukan sebarang tindakan berhubung wang berjumlah RM42 juta yang dimasukkan ke akaun peribadinya. Jejak aliran wang jelas menunjukkan dana RM42 juta daripada akaun SRC International dipindahkan melalui akaun bank anak syarikatnya, Gandingan Mentari Sdn Bhd GMSB dan Ehsan Perdana Sdn Bhd IPSB sebelum dimasukkan ke dua akaun pribadi M-Bank Najib Razak. Ehsan Perdana adalah syarikat yang mengendalikan program tanggungjawab sosial korporat bagi SRC International. Saksi dalam perbicaraan kes iaitu pengurus Affin Bank Cawangan The Curve di Petaling Jaya mengesahkan terdapat 3 pemindahan berjumlah RM42 juta daripada akaun bank anak syarikat SRC International Ehsan Perdana kepada 2 akaun pribadi M-Bank Najib Razak antara Disember 2014 dan Februari 2015. 3 pemindahan itu melibatkan sejumlah RM27 juta, RM10 juta dan RM5 juta. Dalam hujahnya di Mahkamah Persekutuan, Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk V. Sitambaran menyatakan bahawa Najib Razak boleh mengakses kepada sebarang jumlah dana SRC International pada bila-bila masa, malah jumlah tidak terhad kepada RM42 juta sahaja. Jelas sekali, pinjaman RM4 bilion yang dijamin sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan adalah sebahagian daripada skim penyelewengan kewangan dan salah laku kleptokrasi yang melibatkan skandal 1MDB. Perkara ini telah disembunyikan oleh pentadbiran lama dan hanya didedahkan selepas pentadbiran Kerajaan Persekutuan bertukar pada 9 Mei 2018. SRC International hanya beroperasi ketika Najib berusaha untuk mendapatkan dana dan memindahkan dana kerana selepas dana diperoleh, segala operasi syarikat itu terhenti.
Malah selepas dana RM4 bilion dikeluarkan daripada SRC International, tiada sebarang operasi atau mesyuarat dilakukan oleh syarikat itu. Pergerakan wang haram RM42 juta SRC ke akaun Najib Razak. Wang RM42 juta yang dimasukkan ke dalam akaun bank Najib Razak dan tidak pernah dialihkan ke mana-mana akaun lain selain untuk perbelanjaan mewah peribadi. Berdasarkan bukti yang dikemukakan, Najib telah membelanjakan RM42 juta itu sebaik sahaja ia dimasukkan ke dalam akaunnya. Sewaktu perbicaraan, Najib mengakui isterinya, Datin Seri Rosmah Mansor, telah membeli barang kemas bernilai lebih RM3 juta daripada sebuah butik di Itali menggunakan kad kreditnya sebagai hadiah untuk isteri bekas Perdana Menteri Qatar, Sheikh Ahmad Jassim Al Thani. Najib juga memberitahu beliau telah membeli jam tangan bernilai $130,625 menggunakan kad kredit miliknya untuk memujuk Rosmah Mansor kerana terpaksa memendekkan percutian keluarga mereka di Hawaii disebabkan banjir besar Kelantan pada 2014. Selain itu, bukti turut menunjukkan Najib Razak telah mengeluarkan 14 keping cek untuk pelbagai kegunaan peribadi dan sumbangan politik, termasuk pengubah suaian kediaman peribadi beliau di Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur. Sebahagian dana tersebut digunakan untuk pembayaran kad-kad kredit Najib dan pembayaran balik pinjaman yang diperoleh daripada syarikat-syarikat milik kumpulan putera Perdana Berhad. Dakwaan wang RM42 juta tersebut adalah daripada derma dari Arab adalah tidak benar kerana aliran wang menunjukkan ianya daripada SRC International dan berakhir dalam akaun peribadi Najib Razak. Sekiranya ia adalah wang derma peribadi daripada keluarga diraja Arab Saudi, maka tiada alasan dana itu perlu didepositkan ke dalam akaun syarikat SRC terlebih dahulu. Dengan semua bukti dan keterangan ini, akhirnya Najib Razak, iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia ke-6, telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Namun demikian, ini hanyalah permulaan kerana terdapat lagi beberapa tuduhan yang membabitkan berbilion ringgit bakal dihadapi oleh Najib Razak. Kesimpulannya, walaupun masih ada persepsi berbeza dengan keputusan oleh Mahkamah Persekutuan, namun harus diketahui bahawa institusi mahkamah di Malaysia sudah menjalani proses mengikut prosedur yang adil dan telus seperti ditetapkan dari awal lagi. Hakim-hakim dari pelbagai peringkat sehingga yang tertinggi sudah mendengar keterangan daripada kedua-dua belah pihak tentang hujah dan bukti dan seterusnya membuat keputusan. Daripada pengaruh dan keturunan keluarga yang sangat dihormati, selain peranan membangunkan Malaysia bersama kebajikan rakyat, Najib Razak kini secara realiti terpaksa menanggung akibat daripada perbuatannya. Tahun 2022, Najib Razak telah pun dipenjarakan. Namun, persoalan mengenai watak utama yang memainkan peranan penting dalam skandal 1MDB, iaitu Jolo, masih belum terjawab. Kehilangan Jolo sejak dari awal penyiasatan kes ini terus menjadi tanda tanya kepada banyak pihak. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.